Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot menengah atas. Sama-sama kita sedang belajar matematik untuk tingkatan 4 dan topiknya ialah kebarangkalian peristiwa bergabung. Begitu menarik ya. Dan cikgu kita bersama saya, cikgu. Sekarang kita akan berbincang mengenai peristiwa saling eksklusif dan tidak eksklusif ya, cikgu. Betul. Apa maksud tu, cikgu? Eksklusif maksudnya adalah perkataan yang kita biasa dengar. Saya eksklusif, Hanif eksklusif, kita berdua eksklusif, kita tak ada benda yang kita berkongsi. Jadi betul. Itu yang dipanggil sebagai eksklusif. Jadi kalau tidak saling eksklusif maksudnya ada perkara yang dikongsi bersama. Itu yang dimaksud sebagai tidak saling eksklusif. Jadi dalam bab ini, dalam segmen ini kita akan belajar peristiwa saling eksklusif dan tidak eksklusif, di mana cikgu ada terangkan sebentar tadi iaitu apa maksud saling eksklusif. Anda boleh lihat cikgu ada letak gambar. Gambar di mana ada gambar Raja Wen, ada dua bulat di gambar Raja Wen ini dan mereka tidak bertemu. Jadi itu yang dipanggil sebagai eksklusif. Jika mereka bertemu, itu dipanggil sebagai tidak eksklusif langsung. Jadi, kalau saling eksklusif, kita boleh lihat dia tiada persilangan. Persilangan maksudnya adalah bila kedua-dua bulat ini mereka bersilang begini. Inilah dimaksud sebagai persilangan. Dan anda pasti dah belajar dalam bab operasi keatasan. Operasi keatasan, bab nombor 4 di tingkatan 4. Okey, baik. Kita lihat satu soalan di mana ini adalah situasi sebenar. Situasi sebenar dan anda akan beritahu saya iaitu adakah ini eksklusif ataupun tidak eksklusif. Di mana perkara A, pekerja yang bergaji kurang iaitu 2,500. Perkara B adalah pekerja yang membayar cukai pendapatan dan C adalah pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Jadi, adakah dua peristiwa ini, iaitu peristiwa A dan B ataupun peristiwa A dan C, yang mana satu eksklusif dan tidak eksklusif? Jadi, saya rasa kita tanya murid kita yang berada di sini, siapa yang ingin menjawab soalan cikgu? Baca betul-betul. Ini betul-betul mengenai dunia pekerjaan itu dia. nanti. Putri dah siap angkat tangan, dah semangat nak menjawab. Okey, silakan Putri. Putri kena pasang mic saya rasa, Putri. B, jawapan dia peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, bagi untuk soalan A, boleh cikgu dengar sekali lagi jawapannya? Peristiwa saling eksklusif. Saling eksklusif. Okey, jadi untuk B tidak saling eksklusif. Okey, jadi kita lihat jawapannya betul jawapannya. Okey, baik, untuk pengetahuan murid-murid di sana, bila anda bergaji kurang daripada 2,500, anda tidak perlu bayar cukai pendapatan lagi. Cukai pendapatan anda akan bayar bila anda mula mendapat gaji 2,500 dan ke atas. Tapi bila anda dapat gaji 2,500, saya rasa ramai yang dah ada kereta pada masa tu. Saya setuju, cikgu. Walaupun gaji 2,500. Jadi itu adalah kita panggil tidak saling eksklusif sebab mereka boleh dapat gaji tu dan boleh naik kereta. Baik. Itu cikgu, adalah berapa markah nak bagi tu, cikgu, sebab dapat jawapan yang betul. Kedua-dua jawapannya betul. Dua-dua jawapannya betul, kita bagi 2 markah. Kita bagi 2 markah. Nanti saya akan tambah sushi di sini. Sushi ni semua markah anda. Betul. Okey, baik. Kita lihat bila kita sebut mengenai eksklusif dan tidak saling eksklusif, ini melibatkan hukum penambahan. Hukum penambahan. Jadi, hukum penambahan ini ada 2 hukum penambahan. Di mana satu adalah untuk yang eksklusif, satu lagi yang bukan eksklusif ataupun tidak eksklusif. Jadi, anda boleh lihat di depan, di paparan anda, kalau dia tidak saling eksklusif, itu adalah hukum penambahan dia. Di mana kebarangkalian peristiwa A kita tambah dengan kebarangkalian peristiwa B dan kita tolak dengan persilangan peristiwa A dan B. Ini adalah persilangan peristiwa A dan B. Lepas itu, kalau dia adalah eksklusif, kita tambah sahaja. Yang kebarangkalian A dan kebarangkalian B kita tambah sahaja sebab mereka tidak bersilang. Okey, baik. Apa kata kita lihat soalan supaya kita lebih faham mengenai hukum penambahan ini. Okey, baik. Silakan, cikgu. Alright. Ini adalah soalannya. Di mana gambar Raja Wen di sebelah menunjukkan hubungan antara set semesta A, B dan C. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set semesta.
tentu sahkan rumus penambahan. Tentu sahkan maksudnya adalah cikgu dah bagi rumus, sekarang anda buktikan adakah rumus yang cikgu bagi itu betul ataupun tidak. Okey. Bagi kebarangkalian, untuk soalan A, mendapat satu nombor genap atau nombor gandaan 5. Soalan B, mendapat satu nombor genap atau nombor perdana. Okey, jadi cikgu ingin anda lihat perkataan atau di sana. Atau merujuk kepada hukum penambahan. Itu adalah maksud atau. Jadi, bagaimana kita nak tentu sahkan? Kira dulu kebarangkalian di sebelah kanan dan juga kebarangkalian di sebelah kiri. Tadi cikgu ada beri rumus kepada anda. Ini adalah rumusnya. Kira yang belah kanan, kira yang belah kiri dan tentu sahkan sama tak jawapan dia. Jadi kita tanya pelajar kita siapa yang boleh jawab soalan ni, soalan A. Murid-murid di rumah juga pastikan anda juga sedang cuba menjawab soalan ni tau. Kita dah itu ada dah Adibah. Ada yang cuba. Tu dia. Adibah, silakan. Adibah, silakan Adibah. Semangat betul Semangat. Adibah, cikgu. Adibah. Jangan gelak-gelak dan Betul. senyumannya. Baiklah, kita tengok jawapan Adibah di sini. Okey, baik. Okey, Adibah pegang sekejap jawapan itu. Jadi anda boleh lihat di sebelah kiri kita, di sebelah kiri kita ada gabungan A dan B. Okay, kita dapat 5/9. Lepas itu Adibah ada kira A dan B juga. Okay, di mana dia dapat 5/9. Lepas tu dia bagi tahu jawapan dia adalah sama. Betul ke Adibah jawapannya? Betul ke cara cikgu terangkan tu? Betul? Betul. Okey, baik. Kita lihat adakah jawapan Adibah tu betul ataupun tidak. Ini adalah jawapannya. Betul jawapan Adibah. Tapi cikgu ingin tunjukkan kepada anda dalam bentuk gambar Raja Wen bagaimana kita boleh interpretasikan jawapan tersebut. Jadi anda boleh lihat A dan anda boleh lihat bulatan B, mereka tidak bersilang. Jadi ini adalah eksklusif. Okey, ini adalah eksklusif. Jadi kita akan kira mengikut hukum pendarapan untuk yang eksklusif. Okey, baik. Apa kata kita lihat jawapan untuk B pula? B. Okey, soalan B adalah mendapat satu nombor genap ataupun nombor perdana. Jadi siapa yang ingin tentu sahkan rumus tu? Siapa yang ingin cuba? Silakan Sarah. Silakan Sarah. Cuba angkat tinggi sikit je lagi Sarah. Baiklah. Okey, baik. Jadi kita ada peristiwa A bergabung dengan B 7/9. Okey, disebabkan itu adalah bersilang, jadi saya rasa Sarah buat tolak dengan persilangan dia. Betul ke Sarah? Betul. Okey, alright, betul. Okay. Baiklah, Sarah angguk betul tu. Sarah angguk betul. Okey, saya rasa apa kata Sarah terangkan jawapan Sarah? Betul juga tu. Apa kata Sarah terangkan jawapannya? Mula-mula saya buat kebarangkalian A kesatuan B sama dengan 7/9. Sebab dia bersilang, so saya buat kebarangkalian A tambah dengan kebarangkalian C tolak dengan kebarangkalian A silang C sama dengan 4/9 tambah 4/9 tambah 1/9. So jumlah dia ialah 7/9. Jadi saya dapat buktikan kebarangkalian A kesatuan C sama dengan kebarangkalian A tambah dengan kebarangkalian C sama dengan kebarangkalian A silang C. Baik. Okey. Jadi, itu adalah jawapan daripada Sarah dan jawapannya adalah betul. Sebab dia bersilang, jadi kita kena gunakan hukum penambahan yang bersilang. Okey, hukum penambahan yang tidak saling eksklusif di mana anda akan tolak dengan persilangannya. Jadi, ini adalah gambar Raja Wen yang boleh anda lihat di depan. Okey, di mana bagaimana kita akan tolak dia punya persilangan tersebut. Baik. Apakah markah mereka, cikgu? Saya rasa masih lagi cemerlang ni. Semua dapat jawapan yang betul. Okey, baik. Bagi saya, kalau dah tentu sahkan satu rumus, saya boleh bagi 3 markah. 3 markah, cikgu? 3 markah. Sebab mereka boleh buktikan di sebelah kanan adalah sama dengan di sebelah kiri. Jadi kita boleh beri 3 markah.
Baik, tahniah kepada kedua-dua murid kita tadi mendapat 3 markah. Murid di rumah juga pastikan jawab tahu kena buat jalan kerja tu sangat penting kan cikgu? Ya, betul. Jalan kerja sangat penting. Dalam matematik, tanpa jalan kerja, tak ada jawapan. Saya setuju. Baiklah, saya rasa cikgu kita ada satu lagi soalan ni. Ya, betul. Ya, Okey, silakan baik. cikgu. Kita lihat satu lagi soalan iaitu kita ada 5 keping kad yang berlabel huruf cinta. Cinta. Okey. Dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Sekeping kad dipilih secara rawak. Hitung kebarangkalian kad itu berlabel huruf konsonan atau A. Itu kita kena tahu apa itu huruf konsonan. Konsonan rasanya huruf apa tu? Konsonan dalam perkataan cinta ini cikgu saya rasa ialah huruf C, N dan T. Adakah itu betul cikgu? Bagus Hanif. Saya rasa saya kena bagi markah pada Hanif untuk hari ini. Saya dapat markah sushi ni juga cikgu ya. Betul. Tapi Hanif boleh pilih sushi tersebut. Tentunya boleh pilih. baiklah, inilah kegemaran saya, ikan salmon ni. Okey, alright. Baik, saya rasa kita tanya pelajar kita apakah jawapan yang mereka telah dapat. Boleh? Baik, Siapa silakan. yang ingin menjawab soalan ni? Murid kita. Dayani. Okey, silakan Dayani. Okey, apa kata Dayani? Terangkan jawapan Dayani kepada cikgu. Baiklah. Kebarangkalian huruf konsonan atau huruf A. Silakan Dayani. Okey. Huruf konsonan ada 3, jadi 3/5 tambah huruf A dia ada 1, jadi 1/5. 3/5 tambah 1/5 jadi 4/5. Okey, jadi 4/5. Okey, kita lihat jawapan. Adakah Dayani jawapannya betul? Betul jawapan Dayani. Okey, tapi cikgu nak anda lihat kenapa kita gunakan rumus ini. Bukan kita tolak. Kita ada penambahan, kita ada tolak. Ada satu lagi rumus yang melibatkan tolak, betul? Kenapa kita hanya tambah? Sebab kalau anda lihat, kalau cikgu senaraikan konsonan dan cikgu senaraikan huruf A, mereka tidak ada persilangan. Tak ada huruf yang sama di antara mereka. Jadi, kita hanya tambah sahaja kebarangkalian yang mereka dapat tu. Jadi, 3/5 kita tambah dengan 1/5, kita dapat 4/5. Jadi, Hanif, bolehkah kita teruskan ataupun... Saya rasa sangat menariklah. Cikgu nak bagi markah dulu tak dekat murid kita tadi? Okey, boleh. Boleh. Jadi, saya nak bagi markah untuk ini, saya bagi 2 markah. 2 markah, cikgu. 2 markah, ya. Baik, Okey, tahniah baik. cikgu. Cikgu, saya rasa sempat tak untuk satu lagi soalan? Okey, boleh. Boleh Baik. kita sempat buat satu lagi soalan. Saya rasa Hanif pun bersemangat nak jawab ni. Betul cikgu, banyak dah okey. saya belajar ni. Okey, baik. Kita ada satu lagi soalan iaitu kebarangkalian kita mendapat telefon pintar yang mengalami masalah paparan ialah 2/13. Okey, 2 buah telefon pintar dipilih secara rawak. Okey, lakar 1 gambar raja pokok. Okey, dan seterusnya, hitung kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar yang dipilih mengalami masalah paparan. Sekurang-kurangnya maksudnya adalah sama ada satu saja bila anda pilih kali pertama, dia bermasalah, ataupun anda pilih kali kedua, dia bermasalah, ataupun dua-dua kali pun anda pilih bermasalah telefon itu. Jadi, yang penting adalah gambar raja pokok. Okay, kenapa? Di mana anda kena lukis gambar raja pokok adalah bila anda ada situasi di mana mereka tanya 2 buah telefon pintar. Bila ada soalan mengenai dua buah telefon pintar atau apa-apa yang melibatkan 2, anda lukislah satu gambar raja pokok. Jadi, apa kata kita lihat gambar anak pokok tu? Gambar raja pokok tersebut. Ada yang dah siap ke? Ada yang dah siap sebab saya rasa senang gambar. Itu dia. Intan. Dia tak sabar sebab kawan-kawan dia dah jawab, jadi dia pun nak jawab juga. Okay. Intan suka alam sekitar ni. So, cepat dia lukis pokok. Silakan Intan. Okey, baik. Silakan Intan. Ya, cuba angkat tinggi sikit je Intan. Okey. Cemerlang. Baiklah. Okey, baik. Kita boleh lihat di sana gambar pokok daripada Intan. Kita ada M dan juga M tanda. Saya rasa M bermaksud masalah dan M tanda adalah yang tidak ada masalah. Okey. Jadi kita boleh lihat kita isi sahaja 2/13 dan 11/13. Okey, kenapa 11/13? Sebab 13 kita tolak dengan 2 lah. Kita dapat 11/13. Okey, jadi kita lihat adakah jawapannya sama dengan jawapan cikgu? Ya, betul. Jawapannya sama dengan jawapan cikgu. Okey. Baik. Kita boleh lihat ada satu lagi kaedah untuk menjawab soalan ini, iaitu
Okey, kalau kita lihat untuk mendapat sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar untuk mengalami masalah paparan, okey, itu adalah jawapannya. Jadi, kita boleh lihat ada 3. Ada 3 pasangan yang boleh anda pilih. Jadi, itu adalah jawapannya. Dan ada satu lagi kaedah alternatif di mana anda boleh tolak satu, tolak dengan yang tidak ada masalah langsung. Jadi anda masih akan dapat jawapan yang sama. Jadi Hanif, saya rasa macam pelajar kita murid kita boleh dapat jawapan ni rasanya. Saya rasa boleh dapat jawapannya, cikgu. Dan itulah untuk soalan yang terakhir tadi, cikgu, ya, jawapannya. Betul. Mengenai kebarangkalian tadi, 48/169. Betul. Baiklah, cikgu, berapakah ganjaran yang kita nak bagi kepada murid kita ni? Saya rasa gambar pokok tersebut dah susah untuk lukis dan murid kita boleh melukis, jadi kita bagi 2 markah. 2 markah, ya. Dua Dan markah. kita itu sangat cemerlang dan kita akan berehat sebentar nak kumpul markah lagi, kan? Teruskan bersama kami di Didik TV KPM.